Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru, para asatizah, para sahabat dan semua yang mengikuti siaran langsung kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi pengajian tafsir sebagaimana yang kita sepakati untuk kita adakan pada malam Khamis ini, Rabu malam Khamis ini pada jam 10.30 malam. InsyaAllah kita akan siaran seperti biasa setengah jam untuk kita kupas beberapa perkara, khususnya yang berkaitan dengan tafsir di dalam juzuk yang ke-27, iaitu di dalam surah At-Tur. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah bincangkan sehingga ke ayat yang ke-13 ataupun yang ke-14. Pada minggu lepas kita dah bincang sehingga ke ayat yang dah ke-14, dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan bincang ayat yang seterusnya daripada surah At-Tur. Baik, di dalam ayat-ayat yang sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita bahawa hari kiamat ini adalah hari di mana berlakunya kacau bilau ataupun berlakunya kemusnahan, sebagaimana yang Allah Ta'ala gambarkan, musnahnya bumi, musnahnya langit. Dan pada hari itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut celaka dan binasalah bagi orang-orang yang mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memperolok-olokkan, yang mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sihir. Jadi pada hari tersebut Allah Ta'ala sebut celakalah kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah gambarkan kepada kita di dalam surah At-Tur ini, sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, beberapa perkara berkenaan dengan hal orang-orang yang mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di akhirat nanti. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat-ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Allah Ta'ala sebut, fawailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Itu ayat terakhir yang kita bincangkan minggu lepas. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bahawa bila berlaku kemusnahan yang Allah Ta'ala janjikan berlaku di hari kiamat nanti, pada hari itu bermulalah kebinasaan dan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sifatkan mereka bahawa mereka ini alladzina hum fi khawdin yal'abun, mereka ini bermain-main di dalam kesesatan yang menjadikan mereka diazab di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala sambung lagi, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari itu Allah Ta'ala sebut, sebagaimana kita sebut dah, Allah Ta'ala maknanya tolak mereka. Da'u ni maknanya, da' ni adalah maknanya Allah Ta'ala
gambarkan bahawa para malaikat ni akan tolak mereka. Tolak itu pula tolak dalam keadaan yang begitu keras. Maknanya tolak sambil pukul. Sebagaimana kalau kata kita boleh gambarkan tentera. Macam mana dia perlakukan kepada tawanan-tawanan perang yang dipaksa untuk berjalan ataupun dipaksa untuk buat sesuatu. Mana paksaan untuk buat sesuatu bukan sekadar dengan mulut, tapi dengan perbuatan juga, dengan memukulnya, dengan menolaknya. Itu gambaran Allah Ta'ala sebut di hari kiamat ataupun di hari akhirat nanti orang-orang yang mendustakan agama ni akan diperlakukan sebegitu. Dan Allah Ta'ala sebut juga bahawa apabila ditolak mereka, dihumbankan mereka ke dalam api neraka, disebut kepada mereka bahawa hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini adalah api yang mana kamu sebelum ini di atas dunia kamu dustakan. Jadi berkenaan dengan perihal hari akhirat, berkenaan dengan syurga, berkenaan dengan neraka, berkenaan dengan titian sirat atau berkenaan dengan kehidupan selepas pada mati ni, Rasulullah SAW telah kabarkan kepada mereka, tapi mereka dustakan. Jadi Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, dengan sebab mereka mendustakan apa yang Rasulullah kabarkan di atas dunia, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala dengan dalam keadaan mereka ini ditolak, dalam keadaan mereka ini dihumban dengan begitu dahsyat dan teruk ke dalam api neraka, mereka disebut pula kepada mereka bahawa ini adalah api yang mana kamu sebelum ini telah dustakan. Jadi kita sambung ke ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-15, afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah Ta'ala sambung lagi perihal orang-orang yang berada di, orang-orang yang mendustakan baginda Nabi, mendustakan ajaran Nabi di hari akhirat nanti. Mereka ini Allah Ta'ala selepas pada orang Ta'ala sebut, selepas pada disebutkan kepada mereka, ini adalah api yang kamu telah dustakan sebelum ini apabila dikhabarkan kepada kamu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afasihrun hadza, adakah ini sihir? Am antum la tubsirun, atau adakah kamu tidak melihat, ataupun adakah kamu ini buta? Jadi Fadilatul Syekh Muhammad Said Tontowi sebut, tafsirkan, disebut bahawa ayat Allah Ta'ala gunakan ini, Allah Ta'ala gunakan dengan lafaz istifham. Afasihrun hadza, adakah ini sihir? Kalau kata kita boleh gambarkan soalan yang Allah Ta'ala sebut ini di dalam Quran ini adalah ayat yang Allah Ta'ala sebutkan ini adalah ayat dalam bentuk tanya. Tapi tanya di sini bukan bermakna tanya itu nak dapatkan pengetahuan. Tak, istifham sini, istifham yang membawa maksud li taubih, ataupun li tahakkum, ataupun disebut untuk menghina. Maknanya persoalan untuk menghina. Macam kita katalah, bila orang tidak percaya pada kita, bila orang tidak percaya pada kita, kita kata aku masak nasi biryani hari ni, contoh, aku masak hari ni nasi biryani. Ada kawan kita kata tak percaya, aku tak percaya kau boleh masak nasi biryani. Jadi bila kita bawa dia betul-betul depan nasi biryani, kita tidak sebut kepada dia, ini nasi biryani yang aku masak, tak. Kita akan sebut, bukan nasi biryani ke ni? Jadi kita sebut tu dalam bentuk soalan, tapi soalan bukan untuk kita tanya dia, bukan untuk kita dapat jawapan daripada dia. Sebab kita dah tahu, kita tanya tu adalah untuk menghina dia. Bukan menghina lah dalam hal nasi biryani tadi, tapi di sini para ulama sebut soalan ini adalah untuk menghina, untuk merendahkan mereka, menjatuhkan hujah mereka, memijak-mijak hujah mereka yang sebelum ini tidak percaya bahawa adanya api neraka sebagai balasan bagi orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran baginda Nabi SAW. Jadi disebut kepada mereka pada hari itu, afasihrun hadza, adakah ini, tidakkah ini sihir? Afasihrun hadza, maka adakah ini sihir juga? Maka, kalau kita tengok terjemah, afasihrun hadza, apakah ini sihir? Maksudnya, kalau kata sebelum ini kamu bila sebut kepada kamu oleh Muhammad bahawa ini adalah ajaran yang dibawa, yang aku bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka katakan bahawa segalanya ini adalah sihir. Jadi bila sampai di hari akhirat nanti Allah Taala balikkan semula pegangan mereka itu. Balikkan semula mereka memperolok-olokkan baginda Nabi di atas dunia dengan Allah Ta'ala sebut, gambarkan, mereka ditanya semula, adakah ini sihir pada pandangan kamu? Am antum la tubsirun, ataupun adakah kamu ni sebenarnya buta?
Itulah terjemahan ataupun yang kita boleh kata yang dimaksudkan. Jadi Imam Ibn Atiyah di dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, dia sebut ayat ni Allah Ta'ala sebut seolah-olah nak gambarkan kepada kita bahawa ada dua sudut yang menjadikan seseorang itu mungkin ragu-ragu terhadap kenyataan yang ada di depan mata dia. Sebagai contoh, kita ada satu benda yang ada depan mata kita. Yang ada depan mata kita, kita nak bawa apa? Nasi biryani lah contoh tadi kan. Ada nasi biryani depan mata kita. Kita jadi ragu-ragu di depan mata kita ni nasi biryani ataupun tidak. Hanya ada dua sebab disebut. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang itu tidak boleh mengaku nasi biryani depan mata dia itu. Pertamanya, dia telah disihir. Sebab sihir ni, para ulama sebut maksudnya adalah perbuatan untuk menjadikan seseorang itu terhalang kemampuan dia. Sama ada kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk berfikir. Jadi suatu perbuatan secara tidak nampak, secara batinnya, yang boleh menghalang seseorang itu daripada mampu untuk melihat dan sebagainya. Jadi dengan sebab sihir, seseorang itu tak boleh nak mengaku jugalah ada perkara depan mata dia tu, suatu kenyataan yang ada depan dia tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia buta. Itulah sebab yang menjadikan dia tidak boleh nak tengok sesuatu yang ada depan dia. Jadi Allah Ta'ala sebut ini sebagai tanda nak kata kepada mereka, dua-dua sebab ni, adakah ianya jadi sebab kepada kamu yang kamu tidak boleh nak nampak kenyataan yang ada depan kamu sekarang ni? Tapi masih lagi soalan itu adalah soalan untuk menghina ataupun soalan untuk memperolokkan ataupun untuk merendah-rendahkan mereka, untuk menghodohkan mereka. Bukanlah soalan untuk dapatkan jawapan. Jadi apakah ini sihir atau adakah kamu ni buta? Jadi bila Allah Ta'ala sebut dua perkara itu yang biasanya menjadikan seseorang itu syak ataupun ragu tentang kenyataan yang ada di depan mata, dalam kes ini orang-orang yang mendustakan ataupun orang yang dihumban ke dalam neraka tadi itu, ditunjukkan kepada mereka neraka, ditanya kepada mereka, adakah ini sihir ataupun adakah kamu buta? Jadi sekarang kalau kata sama ada kamu buta ke ataupun kamu rasa ini sihir, sekarang ni rasakan baru kamu tahu adakah benar neraka ni ataupun tidak, ikut pandangan kamu, ikut pegangan kamu. Jadi ayat selepas daripada itu Allah Ta'ala sebut kepada kita islauha. Ini juga perkara yang disebutkan kepada mereka tadi. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakanlah bahana kepanasan ni. Rasakanlah kesengsaraannya. Pada fasbiru aw la tasbiru. Kemudian pada ketika itu sama ada kamu sabar ataupun tidak, sawaun alaikum. Ianya adalah sama saja ke atas kamu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malu. Sesungguhnya kamu ini dibalas dengan sebab apa yang telah kamu lakukan di atas dunia. Jadi munasabah ayat yang kita bincangkan, ayat yang ke-15 tadi, ayat yang ke-15 ni sebut afasihrun hadza am antum la tubsirun. Kamu rasa ni sihir ke ataupun kamu yang buta? Kalau kata dua-dua sebab ni menjadikan kamu tidak mengakui kenyataan yang ada depan mata, islauha. Rasakan kepanasan dia, rasakan kepedihannya, rasakan kesengsaraannya. Pada waktu tu kamu sabar ataupun tidak, sama saja pada kamu. Sesungguhnya kamu dibalas dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia. Jadi Allah Ta'ala sebut islauha fasbiru aw la tasbiru itu jadi bersambung dengan apa yang disebut oleh disebut di dalam ayat yang ke-15 tadi. Jadi ayat yang ke-16 ini, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, ini para ulama sebut jadi sama saja. Maknanya islauha, rasakan, fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, sama ada kamu sabar ataupun kamu tidak sabar. Maksudnya sama ada kamu rasa kamu boleh tahan duduk dalam neraka ini ataupun kamu tidak boleh tahan, dan itulah yang hakikatnya, sama saja pada kamu. Maksudnya tiada sebarang faedah dan tiada sebarang manfaat. Tiada sebarang cara, tiada sebarang apa juga kaedah
pun yang boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka ini. Jadi sabar ke tidak sabar ke, mampu tahan ke tak mampu tahan ke, kamu tetap juga akan ada di dalam neraka ini selama-lamanya, dengan sebab mereka ini ingkar ataupun tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang sebab yang jelasnya disebut di dalam surah ini adalah dengan sebab mereka mendustakan ajaran baginda Nabi SAW. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya sama sahaja bagi kamu, sama ada kamu sabar ataupun tidak. Innama tujzauna, ni para ulama sebut sebab. Sebabnya kenapa kamu sama ada sama saja. Sebab kenapa sama saja bagi mereka ini, sama ada mereka sabar ataupun tidak di dalam menghadapi api neraka itu. Sama saja mereka. Sebab apa? Sebab ini adalah balasan yang Allah Ta'ala telah janjikan akan diturunkan, akan diberikan ataupun akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya ini adalah balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan ataupun laksanakan di atas dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendustakan apa yang baginda Nabi bawa, sehingga mereka mengatakan bahawa apa yang Nabi SAW, ajaran yang baginda Nabi bawa itu adalah sihir, sehingga mereka sendiri merancang untuk nak bunuh baginda Nabi SAW. Jadi innama tujzauna ma kuntum ta'malun ini adalah sebab kenapa sama saja bagi mereka, sama ada mereka sabar ataupun tidak. Jadi janji untuk ditimpakan balasan buruk ataupun balasan neraka ini kepada mereka, Allah Ta'ala telah sebut awal-awal, dan baginda Nabi pun telah terangkan telah jelaskan kepada mereka. Jadi hanya senya Allah Ta'ala laksanakan, ditimpakan balasan buruk ataupun balasan dihumbankan ke dalam api neraka ini adalah dengan sebab mereka laksanakan ataupun buat apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dijanjikan ini para ulama sebut, biasanya kalau kita bincang berkenaan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang Allah Taala janjikan azab, itu bererti Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu itu tidak akan menzalimi sesiapa pun. Jadi tidak ada unsur-unsur ataupun tidak patut terlintas pada kita Allah Ta'ala berlaku zalim kepada orang-orang yang Allah Ta'ala tentukan mereka ini diazab. Sebab apa yang ditentukan kepada mereka itu Allah Ta'ala telah sebutkan bahawa mereka ini telah lakukan perkara yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengingkari ajaran baginda Nabi SAW. Itu dalam bab apabila seseorang itu di hari akhirat nanti ditimpakan dengan azab. Wal'iyazubillah, kita minta jauh daripada azab api neraka, ataupun secara umumnya azab kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Taala, dan semoga Allah Taala kurniakan kita terus ke dalam syurga tanpa hisab dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak sebut, para ulama sebut kepada kita, terangkan kepada kita dalam bab berkenaan dengan azab, itu adalah semata-mata daripada keadilan Allah Taala, daripada sifat Allah Taala yang maha adil. Adapun dalam bab berkenaan dengan nikmat, Allah Ta'ala kurniakan nikmat ataupun kesenangan itu kepada sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala ingini. Itu adalah dari sifat rahmat Allah Ta'ala, dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nikmat dan kesenangan itu adalah dari kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan adapun azab itu adalah dengan sebab keadilan Allah Ta'ala, tiada langsung unsur kezaliman dari Allah Ta'ala yang ditentu ataupun ditimpakan kepada hamba-hamba ni. Itu yang kita kena pegang. Dalam ayat ini juga Syekh Muhammad Said Tontawi dia nukilkan satu kalam daripada Imam Zamakhsyari. Barangkali di dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Kashaf, ada sebut berkenaan dengan sabar. Dalam ayat ni sebut kepada kita berkenaan dengan sabar. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakanlah azab Allah Ta'ala ni, rasakanlah bahana kepanasan api neraka ni, rasailah kesengsaraannya. Sama ada kamu sabar ataupun tidak, sama saja bagi kamu. Jadi kenapa disebut sabar di sini? Sabar ni kita pun biasa tahu,
kita pun kenal. Bila disebut sabar kepada kita, ianya adalah satu sifat yang ada pada diri seseorang, yang mana dengan sifat ini seseorang itu boleh tahan diri dia bila berada di dalam sebarang kesusahan. Sebagai contoh, seseorang ditimpa dengan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu, dia redha dan dia berusaha untuk nak keluar daripada kemiskinan, dan dia sabar pula dalam usaha dia tu. Maknanya dia berterusan, tidak putus asa. Dan sifat sabar ini, sebagaimana kita sebut, orang yang ada sabar ini, dia yakin bahawa sampai satu masa ada akibat ataupun hasil yang baik daripada kesabaran dia tu. Ini sifat sabar yang ada pada kita pun kita boleh fikir ataupun boleh faham itu keadaan. Jadi sabar itu adalah satu sifat yang ada pada seseorang yang menjadikan dia boleh tahan dalam kesusahan ataupun kepedihan ataupun kesengsaraan, dengan sebab dia yakin selepas pada dia sabar tu akan ada hasilnya ataupun akan ada manfaat ataupun faedah balasan baik terhadap kesabaran yang dia lakukan. Kita sabar menuntut ilmu sebagai contoh. Hasilnya kita akan jadi orang yang berilmu. Kita sabar dalam usaha nak keluar diri kita daripada kemiskinan untuk cari harta, dengan sebab kita yakin sampai satu masa kita akan keluar daripada belenggu kemiskinan dan kita akan dapat harta dan kesenangan. Jadi kesabaran itu adalah bersama dengan keyakinan kita keluar daripada kesusahan itu. Maksudnya kita keluar daripada kesusahan, kita dapat hasil dan manfaat yang baik. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, kalau kata ada keinginan sekalipun untuk sabar, kena ingat, sabar kamu itu tak ada pun sebarang manfaat, tak ada pun sebarang akibat yang baik selepas pada itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Kamu sabar ataupun kamu tidak sabar, jadi sama saja pada kamu. Tetap juga kamu berada dalam api neraka ni, sebab ini adalah perkara yang telah aku janjikan bagi orang-orang yang telah mendustakan. Ini adalah balasan bagi orang yang telah lakukan apa yang mereka telah lakukan di atas dunia. Jadi sama ada seorang itu sabar ataupun tidak, dia jadi sama saja pada dia. Walaupun sabar itu sebenarnya adalah sifat bagi orang yang meyakini ada sesuatu baik selepas pada itu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kamu sabar ataupun tidak, sama saja pada kamu. Kamu kekal akan duduk dalam api neraka ni, sebab ini adalah balasannya. Jadi Imam Zamakhsyari sebut kesimpulan yang saya sebutkan tadi, dan dikatakan bahawa kenapa sama saja kepada mereka ni, sedangkan sifat sabar ini adalah untuk kita dapat balasan yang baik. Seseorang itu kan untuk dapat balasan yang baik selepas dia melalui satu tempoh sabar dengan kesusahan itu. Sebabnya mereka sabar ataupun tidak itu jadi sama, sebab ini perkara yang telah Allah Ta'ala janjikan, dan Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janjinya untuk menimpakan azab kepada orang-orang yang dia telah tentukan untuk diturunkan azab kepada mereka. Jadi sebab tu munasabahnya Allah Ta'ala sebut sabar di sini, untuk menempelak bagi orang-orang yang kadang-kadang berasa bila dihumbankan ke dalam api neraka ni mereka boleh tahan. Ada pandangan sebegitu yang kata khususnya bila kita dengar berkenaan dengan orang-orang Islam ataupun orang yang beriman ni, sekiranya mereka diazab pun di hari akhirat dengan sebab maksiat yang mereka lakukan, akan tetapi mereka akan dikeluarkan semula daripada api neraka itu dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi dengan sebab tu sebahagian orang yang bermudah-mudah, yang nipis kepercayaannya kepada hari akhirat ini, dia akan rasa bahawa kalau dihumbankan ke dalam api neraka pun dihumban sekejap saja, dia akan keluar daripada api neraka itu semula. Jadi ianya jadi peringatan juga kepada sebahagian orang yang berpegang sebegitu. Jadi kamu boleh sabar, berasa boleh tahan ataupun tidak boleh tahan di dalam api neraka ni, kamu tetap juga akan merasa kepedihan. Sebab itu adalah balasan yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kamu yang mendustakan agama. Jadi itu ayat yang kita bincangkan pada malam ni, dan kita hampir dah setengah jam. Jadi kita sebagai orang yang beriman, apa yang sedikit kita boleh ambil daripada gambaran Allah Ta'ala kepada kita tentang azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang yang mendustai ajaran baginda Nabi ni. Yang pertama, kita yakin bahawa adanya balasan syurga dan neraka. Dan bagi kita orang yang beriman, kita amat dituntut supaya kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikurniakan syurga dan dijauhkan daripada api neraka.
Dalam ayat Al-Quran pun Allah Ta'ala jelas-jelas sebut kepada kita, dan bahkan kita jadikan ianya sebagai doa yang kita baca selalu di dalam dalam rangkuman doa-doa kita, khususnya selepas pada kita solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauhkan kami daripada api neraka. Dan permohonan kita untuk jauh daripada api neraka ni adalah permohonan yang memang biasa kita buat. Biasa kita buat itu bukan sekadar kita jadikan adat, bahkan kita nak sebut itu adalah perkara yang sememangnya dituntut kepada kita untuk kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di hari akhirat nanti adalah pengakhiran kepada kita, sama ada kita bahagia ataupun tidak bahagia. Waliazubillah, tidak bahagia. Kita mohon kita bahagia di hari akhirat dengan kita dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Satu amalan itu antara doanya yang kita biasa amalkan. Satu amalan mudah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk kita jauhkan diri kita daripada api neraka. Satu hadis Rasulullah SAW riwayatkan kepada para sahabat, yang mana hadis ni sebut Rasulullah SAW bersabda bahawa barang siapa yang menyebut satu doa selepas pada solat maghrib sebanyak 7 kali, iaitu doa Allahumma ajirni minan nar. Jadi kita baca doa ni Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas pada solat maghrib, dijanjikan kepada kita dijauhkan daripada api neraka. Sehingga kan baginda Nabi SAW sebut, sekiranya kita meninggal pada malam itu, malam kita sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas pada solat maghrib, kita akan dibebaskan daripada api neraka. Ini jaminan yang baginda SAW sebut kepada kita. Dan baginda SAW sebut tambah lagi, dan barang siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas pada solat subuh, akan ditulis kepadanya pembebasan daripada api neraka. Dan sekiranya dia meninggal pada siang hari itu, dia akan tentu dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Jadi ini amalan yang begitu mudah untuk kita buat dan untuk kita amalkan, supaya kita dibebaskan daripada api neraka yang dijamin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri melalui lafaz hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi amalan ini begitu mudah. Mungkin sebahagian daripada kita selepas pada semayang tu ada bacaan-bacaan dia yang tidak baca doa Allahumma ajirni minan nar. Jadi mula pada malam ni, mula pada subuh esok, insya-Allah kita boleh terus amalkan. Dan mungkin juga ada di kalangan kita yang baca tidak 7 kali, ada yang baca sekali atau mungkin 3 kali. Jadi boleh pertingkatkan lagi, tambah lagi bilangan bacaan itu daripada yang biasa kita baca 1 ataupun 3 kali, kita bacalah sebanyak 7 kali, supaya bertepatan dengan apa yang Rasulullah SAW sebut kepada kita, bacaannya selepas maghrib dan subuh sebanyak 7 kali. Itu antara perkara yang saya boleh sebutkan untuk kita kongsi pada malam ni, sebagai tanda kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada api neraka. Jadi untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk perbincangan pula berkenaan dengan keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang muttaqin. Macam mana keadaan mereka ini Allah Taala gambarkan kepada kita di hari akhirat nanti. Jadi selesai perbincangan gambaran Allah Taala berkenaan dengan keadaan orang-orang yang mendustakan baginda Nabi, dan datang pula pada minggu depan kita akan bincangkan ayat yang terang berkenaan dengan keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bagaimana keadaan mereka di akhirat nanti. Okay, sampai di situ saja pengajian ringkas kita pada malam ini, dan mudah-mudahan ada sebarang manfaat bagi sesiapa yang mengikuti, dan mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab api neraka, dan Allah Taala kurniakan syurga kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi amalan, perkuatkan lagi istiqamah kita di dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelimpahan diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.